Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Solah Syahadah bin Rosli bersama dengan rakan-rakan saya yang lain dari kumpulan 5 akan membentangkan tugasan subjek pengantar pengajian Islam yang bertajuk Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sunnah wal Jamaah didapati telah wujud sejak zaman para sahabat. Ini terbukti menerusi tafsiran Ibnu Abbas terhadap surah Al-Imran ayat 106 yang bermaksud, ingatlah akan hari kiamat yang padanya ada muka orang-orang menjadi putih berseri, iaitu golongan ahli sunnah wal jamaah, dan ada pula muka yang hitam murang, iaitu ahli bid'ah dan ajaran sesat. Penggunaannya juga semakin meluas pada zaman salafus soleh sebelum kemunculan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Antara para ulama salaf yang didapati telah pun menggunakan istilah ahli as-sunnah wal jamaah sebelum kemunculan Abu Al-Hasan Al-Asy'ari adalah Ayyub Al-Sukhtiyani. Beliau pernah berkata, "Aku diberitahu mengenai kematian seorang lelaki dalam kalangan ahli as-sunnah. Saat itu aku merasa seakan-akan kehilangan sebahagian anggota tubuhku." Seorang lagi ulama salaf iaitu Sufyan Ats-Tsauri yang pernah dinukilkan perkataannya mengenai ahli as-sunnah wal jamaah. Beliau berkata, "Berpesan-pesanlah dengan ahli as-sunnah dengan kebaikan, sesungguhnya mereka itu asing." Ahmad bin Hanbal pula diriwayatkan pernah menegaskan bahawa ini adalah mazhab ahli ilmu, ashab al-athar dan ahlu as-sunnah yang berpegang teguh kepada as-sunnah yang dikenali jejak langkahnya dan menjadi ikutan umat bermula daripada para sahabat Nabi SAW hingga ke hari ini. Al-Quran merupakan mukjizat yang dianugerahi oleh Allah SWT kepada Rasulnya sebagai bukti bahawa mereka benar-benar utusan Allah. Kemunculan tafsir Al-Quran dilatar belakangi oleh kedudukan Al-Quran yang tersendiri, iaitu Hudan Linnas, yang merupakan petunjuk bagi manusia. Al-Quran hanya menceritakan tentang perkara pokok sahaja. Selain itu, terdapat pula landasan munculnya tafsir Al-Quran, iaitu tidak mungkin satu aturan atau hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dapat diterapkan tanpa adanya fahaman atasnya. Muhammad SAW masih hidup, para sahabat dapat bertanyakan persoalan secara langsung kepada Nabi tentang setiap perkara yang tidak jelas atau tidak difahami oleh mereka. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat telah kehilangan penunjuk kebenaran atau orang yang untuk dirujuk. Oleh hal yang demikian, para sahabat terpaksa melakukan ijtihad sama mereka. Antara para sahabat yang sering melakukan penafsiran Al-Quran ialah Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Sabit. Daripada sahabat-sahabat berikut, ada sahabat yang mentafsirkan Al-Quran dengan bantuan syair-syair Arab pra-Islam, dan ada juga yang bertanyakan kepada ahli kitab mengenai perkabaran dan cerita yang terdapat dalam Al-Quran. Pencarian penjelasan tentang Al-Quran yang dikatakan oleh Ahlul Kitab telah munculnya Israiliyat dan Nasrailiyat. Setelah zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ilmu tafsir Al-Quran ini telah dilanjutkan sehingga zaman Tabi'in. Tabi'in telah mendapat bimbingan daripada sahabat menerusi madrasah atau pondok yang dibina oleh sahabat di kawasan tempat tinggal mereka, seperti di Kufah, di Mekah dan di Madinah. Namun, tafsir yang dihasilkan oleh para tabi'in memiliki kecenderungan ke arah aliran tertentu seperti Israiliyat dan Nasrailiyat. Oleh hal yang demikian, para ulama mengatakan bahawa tafsir para tabi'in hanya diguna pakai dan diterima apabila mereka berijma' sesama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hakim bin Muhammad Zainuddin. Nombor metrik AA200-502. Hari ini saya ingin membincangkan tentang objektif dan kepentingan kajian. Yang pertama,
mengenal pasti kepentingan mengutamakan pendapat sahabat dan tabi'in. Yang kedua, mengenal pasti sebab pengeluaran pendapat dan perlu kita ikuti. Dan yang terakhir, mengenal pasti kesan pendapat kepada masyarakat. Mengapa pentingnya kajian ini? Kerana kami ingin memastikan masyarakat di Malaysia tidak akan mewujudkan perselisihan pendapat. Hal ini kerana pada masa kini telah berlakunya pelbagai pendapat-pendapat yang palsu atau auta yang telah disebarkan secara meluas. Yang kedua, kajian ini juga dilakukan untuk memastikan pemikiran masyarakat pada masa kini tidak bercanggah dari agama Islam. Dan yang terakhir, kajian ini juga akan memastikan masyarakat dapat membezakan di antara pendapat yang benar dan pendapat yang palsu. Saya hari ini akan menerangkan tentang interaksi ilmiah antara generasi sahabat dan tabi'in. Yang pertama, generasi tabi'in merupakan mereka yang sempat berguru dengan tokoh ilmuwan dari generasi para sahabat. Yang kedua, para sahabat dan ulama tabi'in telah berusaha keras dalam memulakan sunnah. Yang ketiga, mereka juga berusaha keras menyampaikan hadis-hadis tersebut kepada generasi-generasi selepas mereka. Yang terakhir, jika mereka mendapati ada hadis palsu, mereka berusaha mencari kebenarannya. Usaha menjalinkan hubungan ilmiah dan maklumat. Yang pertama, para tabi'in telah melakukan pelbagai usaha untuk menjalinkan hubungan ilmiah, maklumat kepada generasi tabi'in. Yang kedua, Abdullah juga bertegas mengajarkan Islam kepada penduduk Islam di Kufah. Abdullah juga telah menghantar Syurah Ibnu Harith Al-Khindi menjadi hakim di Kufah. Yang ketiga, hubungan-hubungan keilmuan yang berlaku antara para sahabat dan tabi'in melalui riwayat dan nukilan. Assalamualaikum, saya Muhammad Amirul Ashraf, nombor matriks AA200599. Hari ini saya ingin membentangkan tentang metodologi kajian kumpulan kami berkaitan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah data yang kami perolehi dalam kajian ini adalah data kualitatif, dan data ini adalah merupakan artikel dan jurnal yang telah kami cari di laman web yang boleh dipercayai seperti JAKIM serta Mufti di Malaysia. Selain itu, data-data yang diperolehi adalah berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di mana subtopiknya merupakan berkaitan dengan para sahabat dan tabi'in dalam mewujudkan hukum dan syariat Islam. Data-data juga ini adalah untuk memperkukuhkan lagi kajian ini dengan adanya kajian-kajian yang telah dilakukan pada masa yang lepas dan dapat memberikan penjelasan yang lebih terang kepada semua. Sebab pengeluaran pendapat para sahabat dan tabi'in. Yang pertama, berlakunya perubahan hukum hakam disebabkan berlakunya perubahan kehidupan penduduk sesebuah kawasan serta adat mereka. Yang kedua, berlakunya perubahan hukum juga disebabkan oleh perubahan masa dan zaman mengikut keadaan pada masa tersebut. Yang ketiga, mengelakkan umat Islam keliru dengan sesuatu kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab serta bercanggah dengan maksud sebenar Al-Quran dan hadis. Mengapa kita perlu mengikuti pendapat para sahabat dan tabi'in? Setelah Rasulullah SAW wafat, tugas mentafsir Al-Quran dipikul oleh sahabat. Mereka merupakan golongan yang paling arif tentang tafsir selepas kewafatan Rasulullah SAW. Tetapi pentafsiran mereka tidak sama. Selepas kewafatan kesemua sahabat, golongan tabi'in pula mengambil alih untuk mengeluarkan pendapat mengikut masalah dan isu semasa yang berlaku dalam kehidupan umat Islam. Di antara sebab perlunya umat Islam untuk mengikuti pendapat sahabat dan tabi'in. Yang pertama, mereka mempunyai tahap penguasaan bahasa yang sangat tinggi. Yang kedua, tafsiran sahabat bersumberkan hadis marfu daripada Rasulullah SAW. Yang ketiga, mereka mempunyai kefahaman akidah yang mantap. Dan akhir sekali, para sahabat merupakan golongan yang paling dekat dengan Rasulullah, manakala golongan tabi'in merupakan
meneruskan dakwah yang ditinggalkan oleh para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazikwan bin Abdul Hamid daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Baiklah, bagi kesan pendapat para sahabat dan tabi'in kepada masyarakat adalah antaranya ianya mengajar kita supaya tidak terlalu memfokuskan suatu perkara terhadap satu rujukan semata-mata. Sebaliknya, kita perlu merujuk juga kepada beberapa rujukan yang lain selagi mana ianya tidak bercanggah dengan syariat agama Islam. Sebagai contoh, para tabi'in juga telah membahagikan beberapa bahagian dalam meriwayatkan suatu hadis, iaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua ialah sunnah Rasulullah SAW, dan yang terakhir adalah pendapat para sahabat itu sendiri. Selain itu, pendapat mereka juga digunakan dalam menghasilkan kitab-kitab yang muktabar dalam pelbagai ilmu, terutamanya ilmu hadis sebagai panduan seluruh umat Islam. Jadi, kita sebagai umat Islam dapat mengetahui perkara-perkara penting, peristiwa-peristiwa penting ketika zaman Rasulullah SAW kerana penulisan hadis oleh para sahabat serta tabi'in ini. Yang terakhir adalah pendapat para sahabat serta tabi'in ini juga telah menjadi tempat rujukan dalam hal-hal yang melibatkan fatwa dan perundangan. Sistem perundangan yang berasaskan Islam dapat membentuk identiti seorang Muslim untuk menjadi seorang Muslim yang adil serta amanah dalam apa jua perkara yang dilakukan oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Mukrim bin Ahmad Nawi, nombor matriks AA200-633. Okey, sekarang saya akan membuat kesimpulan daripada perkara-perkara yang telah dibincangkan dan dihuraikan oleh rakan-rakan saya sebelum ini. Tafsir Al-Quran berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan para sahabat masih mentafsir mengikut rujukan sumber-sumber Al-Quran, Al-Hadis dan ijtihad sahabat. Pentafsiran dibantu oleh penguasaan bahasa Arab yang tinggi dan pada zaman tabi'in juga masih mengikuti cara tafsir para sahabat walaupun ada berlakunya perselisihan. Terdapat ramai tokoh ilmuwan yang patut kita jadikan teladan dan mencontohi perbuatan mereka, terutamanya para sahabat dan tabi'in, kerana banyak kebaikan yang dapat kita peroleh, seperti kata Sayyidina Sufyan, iaitu ketika disebut nama orang soleh maka akan turunnya rahmat. Selain itu, kita juga akan mendapat kelebihan sekiranya kita belajar kisah orang-orang yang soleh. Contohnya, Allah SWT akan hapuskan dosa kita, dan mendengar kisah orang soleh pula dapat menghidupkan kembali hati yang mati. Dinyatakan juga dalam Musnad Al-Firdaus yang diriwayatkan oleh Imam Al-Dailami, iaitu menyebut kisah Nabi termasuk ibadat, menyebut kisah orang soleh penghapus dosa, mengingati kematian adalah sedekah, dan mengingatkan kubur akan mendekatkan kamu kepada syurga. Nabi SAW bersabda bahawasanya hendaklah kamu duduk bersama dengan para ulama dalam majlis ilmu mereka dan mendengar perkataan hukamat, kerana Allah akan hidupkan kembali hati yang mati dengan nur hikmah, seperti menghidupkan kembali bumi yang mati dengan air hujan. Malik Ibn Dinar juga menyatakan, cerita orang soleh ini merupakan permata yang mahal bagi kita, maka beruntunglah bagi mereka yang berjaya mempelajari kisah mereka. Oleh itu, kita hendaklah mengambil iktibar daripada kisah para sahabat dan tabi'in dan terapkan perkara baik yang kita dapat dalam kehidupan kita agar diri kita lebih diberkati oleh Allah SWT. Mungkin itu sahaja yang saya dapat huraikan mengenai kesimpulan bagi tajuk ini. Saya dan ahli kumpulan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ustazah dan rakan-rakan yang sudi menonton dan mendengar pembentangan kami pada kali ini. Kami juga ingin memohon maaf sekiranya ada sebarang cacat cela pada video kali ini. Sekian saja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا.